Selamat tahun 2021, anda bersama saya, Ariful Baki, dan ini Hak. Okey, untuk video kali ini saya nak ceritakan serba sedikit mengenai burung parrot ni yang bernama Indian ringneck. Dan saya beri nama burung ni dengan nama Hak disebabkan warna dia yang berwarna hijau, sama macam Hak yang bengis dan garang, sama jugalah dengan dia ni yang sangat garang. Tengok, kerja dia nak menggigit aja. Tapi dia baik sebenarnya. Okey, so sumber rujukan saya pada hari ni berpandukan kepada internet lah. Saya ada laptop. Saya akan sebutkan fakta-fakta mengenai burung parrot ni, Indian ringneck, melalui sumber internet yang saya masuk melalui laman thesprucepets.com. Tajuknya Indian ringneck parakeets. Okey, Indian ringneck ni merupakan haiwan yang agak popular lah bagi penggemar burung. Tapi dia memerlukan penjagaan yang agak rapi. Sebab dia bukan macam burung yang kita bela, yang kita boleh biarkan. Dia perlukan macam perhatian yang sewajarnya lah. Sebab apa? Sebab burung ni dia merupakan jenis burung yang suka bersosial. Dia tak suka duduk seorang diri. Dan dengan namanya yang suka bersosial tu, jadi dia memerlukan kawan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia tak ada kawan daripada spesies dia sendiri. Jadi tuan dia sendirilah yang akan menjadi kawan kepada dia. Kau gigit mikrofon pula. Nah, makan sayur ni dulu. Apa lagi yang boleh dikatakan tentang burung ni? Okay, kita tengok dia punya asal-usul burung ni. Okay, Indian ringneck ni, dia merupakan subspesies yang berasal dari Asia dengan nama saintifiknya Psittacula crameri. Kita boleh kata dia original dia datangnya dari Kellen lah. Kellen ni dalam wilayah Sri Lanka tak silap. Dan sekarang kita boleh jumpa burung ni di sebahagian kawasan Asia, terutamanya Pakistan dan juga India. Jadi kalau kita pergi India, memang banyaklah burung ni. Burung ni umpama burung gagak lah dekat India sana. Dan kita juga boleh jumpa burung ini dalam kawasan Sudan dan juga Timur Tengah. Okay, macam yang saya katakan tadi, burung ni merupakan spesies burung yang suka bersosial. Jadi bila di habitat alam dia, biasanya dia akan duduk secara berkumpulan dalam lebih kurang 100 ekor kawanan dia lah. Okay, jadi rupa-rupanya Indian ringneck ni dah disimpan dalam kurungan, maksudnya dijadikan sebagai haiwan peliharaan seawal 200 sebelum Masihi lagi. Dekat India, dia dianggap sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Selepas pemimpin mereka ketika itu mengenali kebolehan burung ini untuk meniru suara manusia. Burung ni dia sebenarnya boleh bercakap kalau kita latih lah. Kalau kita tak latih dia, dia bunyi macam tu lah. Kadang-kadang kita dengar bunyi dia macam bunyi kucing, tapi rupa-rupanya burung, bukan kucing. Okay, dan masa tu burung ni dia disimpan oleh orang-orang bangsawan, orang-orang kaya dalam keluarga India, keluarga diraja, dan disimpan dalam satu sangkar yang agak mewah. Dihias sangkar itu dengan pelbagai hiasan dan mereka amat
admire, macam mengagumi warna burung inilah. Selain warna hijau ni, sebenarnya burung ni dia ada pelbagai warna. Kita boleh jumpa yang warna biru, yang warna kuning. Dah terbang dah burung tu. Sampailah pada tahun 1920, aviculturist, iaitu penternak burung, dia mula membiakkan Indian ringneck ni secara dalam kurungan. Dan dengan pelbagai warna yang dah dimutasikan hasil daripada gabungan-gabungan burung ni, jadi populariti burung ni pun semakin berkembanglah, semakin dikenali. Dan sekarang kita tahu Indian ringneck ni dah boleh ditemui hampir di seluruh dunia sebagai pemerdagangan haiwan peliharaan. Jadi disebabkan burung ini ada banyak warna, jadi kita pun boleh buat pilihan lah, sama ada nak simpan yang warna biru ke, warna kuning ke, warna hijau ke, warna kelabu ke. Warna dia memang ada macam-macam warna, bukan warna hijau sahaja. Okay, ini salah satulah contoh warna Indian ringneck yang anda boleh lihat sekarang ni. Okay, lagi satu yang kalau anda nak tahu tentang burung ni, sebenarnya burung ni dia sangat bijak dan kita kena hiburkan dia. Disebabkan dia sangat bijak, masalahnya dia cepat bosan dan kita kena pelbagaikan apa yang kita boleh untuk sentiasa menghiburkan dia pada setiap hari lah. Jadi disebabkan itu, kita kena sediakan sesuatu dalam sangkar dia, macam toys, mainan yang boleh dia guna untuk bermain, untuk dia main gigit-gigit. Kalau tak, dia akan geram-geram macam ni lah. Kerja ni nak menggigit orang je lah. Kalau korang nak tahu paruh dia ni, bukan main kuat lagi. Dia gigit orang pun kau boleh berdarah. Disebabkan itu, kalau kita biar dia dalam kebosanan, atau dia bosan sampai dia rasa macam bengang lah, macam bosan tak tahu nak buat apa, dia akan menggunakan paruh dia untuk menghancurkan apa sahaja yang ada dalam kawasan dia. Dia memang suka menggigit, dia suka menghancurkan barang. Hancurkan barang tu satulah. Lagi satu, dia suka gigit orang. Ingat tak sakit ke? Sebab tu amat penting untuk kita beri perhatian kepada burung ini supaya dia tidak berada dalam suasana yang membosankan. Okay, Indian ringneck ni dikatakan antara spesies burung yang paling bijak untuk belajar bercakap lah. Mereka boleh mula belajar bercakap seawal usia 8 bulan hingga ke 1 tahun dan boleh meniru lebih kurang 200 patah perkataan. Okay, dengan penjagaan yang rapi dan betul, burung ni boleh jadi satu partner yang agak menyenangkan kita lah. Hai. Hai. Sebabnya burung ni dia suka belajar benda baru dan dia memang cepat belajar, terutamanya dalam segi vocab lah. Andai kata burung ni dia menunjukkan ciri-ciri yang agresif, sebolehnya kita jangan marah dia lah, jangan tengking dia, sebab dia akan ingat, kemudian dia akan datang satu perasaan trauma terhadap manusia. Jadi kiranya dia menunjukkan satu tingkah laku yang negatif, jadi seeloknya kita
ignore dia, abaikan dia dan gunakan cara yang positif untuk mengendalikan dia, supaya dia juga akan menunjukkan tingkah laku yang positif lah. Okey, kemudian dari segi sangkar pula, seeloknya kita sediakan satu sangkar yang besar lah untuk dia. Jadi dia boleh bergerak atau dia boleh terbang dalam sangkar itu. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok ekor dia ni juga agak panjang. Kalau sangkar tu terlalu kecil dan ekor dia ni yang panjang ni terkena ke bahagian lantai, dia boleh merosakkan ekor burung ni lah. Jadi tak cantik lah nanti jadinya kalau ekor dia dah rosak kan. Jadi pastikan ruang dalam sangkar tu besar, bersesuaian dengan saiz dia ni yang suka bergerak, suka memanjat, suka terbang dalam sangkar. Tapi bila dalam sangkar sebenarnya dia jarang terbang, dia lebih banyak memanjat dalam sangkar. Tapi tetap kita perlu sediakan satu kawasan yang agak sesuai lah, berdasarkan kepada badan dia yang agak panjang ni. Kita boleh kata agak panjang sebab ukurannya bermula daripada ekor sampailah ke bahagian kepala dia, ekor hingga kepala. Dan pastikan juga sangkar yang kita nak gunakan tu, kan sangkar kan ada bahagian macam jaring-jaring tu kan. Dia tidak terlalu sempit sampai burung tu akan tersangkut, tersekat, ataupun dia boleh melepaskan diri daripada sangkar itu. Lagi satu, disebabkan burung ini dia suka menggigit, sangkar tu perlu juga kukuh. Kalau sangkar tu tak kukuh, mungkin dia akan menggigit sangkar itu sampailah sangkar tu rosak. Okey, seterusnya dari segi kebersihan, bersihkanlah. Bising pula bunyi motor ni. Okey, kemudian dari segi kebersihan, kita bersihkanlah kawasan sangkar tu. Kan bawah tu kan ada lapik najis tu kan. Kalau boleh, kita jangan biarkan najis tu berkumpul terlalu lama. Bersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali ke atau 3 kali sehari ke. Dan yang paling penting ialah bekas mangkuk dan juga bekas makanan. Kita tukar air tu, bagi dia bekalan air yang bersih. Dan makanan tu pun kita sediakan makanan yang bersih juga. Janganlah terlalu lama makanan itu, sampai burung ni pun dah boring tengok asyik makanan tu dengan sampahnya berkumpul tempat yang sama. Jadi kita kalau manusia pun rasa makan tapi pinggan tak basuh, lama kan tunggu sampai bertimbun pinggan atas tinggi, tu pun kita rasa rimas juga kan. Sama juga dengan burung ni. Dahlah burung ni pun lebih kurang, burung ni pun dia boleh tahan bijaknya juga kan. Jadi pastikan burung ni kita berikan dia makanan dan minuman yang bersih. Bersihkan bekas makanan dan minuman supaya tidak tercemar dengan kotoran yang dihasilkan oleh burung ni. Dan satu lagi, kalau kita simpan burung ni dalam rumah, dia ni makan suka bersepah. Contoh kata kalau kita bagi makan kuaci kan, kulit kuaci tu dia memang akan bersepah atas lantai. Itu pun kita kena ambil kira juga, kita kena bersihkan supaya tak datanglah semut ke binatang yang boleh menyebabkan kotoran kan. Macam itulah lebih kurang. Okey, dari segi kesihatan pula, Indian ringneck ni kita tahu yang dia ni merupakan sejenis haiwan yang aktif. Tapi bila dia terkena penyakit, antara penyakit yang biasa menyerang burung ni ialah contohnya psittacosis, polimovirus, aspergillosis dan serangan bakteria-bakteria lain lah. Nama pun pelik-pelik, saya pun tak faham. Tapi yang selalu ketara terjadi pada Indian ringneck ni, apabila mereka terlalu tertekan, depres, dia terlalu bosan, dia akan datang satu penyakit yang akan merosakkan diri dia sendiri, iaitu dia suka menggigit badan dia atau mencabut bulu badan dia sehingga dia tak ada bulu dan kelihatan
botak. Jadi bila dah terjadi perkara seperti itu, kita tahulah yang burung itu memang betul-betul berada dalam tekanan perasaan yang amat sangat. Jadi kalau boleh kita elakkanlah burung kita daripada mengalami depression sampai dia merosakkan badan dia sendiri. Okey, dari segi diet, burung ni biasanya dia makan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, beri dan juga benih. Macam tadi korang nampak burung ni makan sayur kan? Ni sawi. Tadi dia dah makan sebatang. Biasanya dia makan batang sawi je, daun dia tak makan. Okey, so kadang-kadang burung ni juga dia akan makan bunga lah. Dan benih tu macam apa? Kuaci. Kuaci tu benih. Jadi kebanyakan pakar dia bersetuju untuk menghidangkan burung ini dengan makanan yang menyerupai habitat dia. Kita perlu sediakan makanan yang seimbang dari segi nutrisi lah. Contohnya macam pellet. Kalau kita biasa bagi pellet, pastikan pellet tu mempunyai kandungan yang seimbang daripada isi kandungan dia. Dan burung ni dia memang suka kalau kita hidangkan dia dengan pelbagai jenis makanan. Maksudnya tak adalah setiap hari dia makan benda yang sama kan. Kita kalau makan nasi tak ada lauk setiap hari pun kita bosan kan. Kalau kata kita makan lauk yang sama setiap hari pun lidah kita tak tahulah rasa macam mana. Sebab kita mesti nak makan benda yang berbeza setiap hari. Sama jugalah dengan burung ini, dia suka makan sesuatu yang berbeza-beza, yang sedap, yang boleh membangkitkan selera dia, yang boleh membuatkan dia rasa gembira. Okey, jadi dekat sini dia kata sayuran hijau dan daun hijau memang penting untuk memastikan burung parrot ini kekal sihat. Sebab benda ni kan sayur kan, bagi manusia sayur ni satu makanan yang menyihatkan. Bagi burung pun sama juga, sayur juga merupakan satu hidangan yang menyihatkan untuk diorang makan. Okey, walau bagaimanapun ada beberapa jenis makanan yang boleh dikira sebagai toksik. Maksudnya kita tak boleh bagi burung ni makan. Jadi contohnya avocado dan juga coklat. Dan kebanyakan makanan ringan tu kalau boleh kita elakkanlah daripada beri makan kepada burung parrot ni. Jajan kan. Jadi kalau korang pernah bela burung, biasanya korang mesti sediakan macam makanan burung yang bentuk biji-biji tu kan, pellet tu kan. Senang kalau burung tu makan. Tapi untuk Indian parrot, Indian ringneck ni, dia agak memilih. Sebab saya sendiri pernah beli pellet untuk burung, tapi dia tak makan sangat dia punya biji-biji tu. Dia cuma makan kuaci dan juga kacang-kacang tertentu sahaja. Jadi bukan semua makanan burung yang kita beli dekat kedai tu dia suka sangat. Dia memang agak memilih jugalah nak makan. Ini dia dapat makan sayur pun kira alhamdulillah juga. Okey, lagi satu, disebabkan Indian ringneck ni merupakan sejenis burung yang aktif, dia suka main. Jadi kalau kata kita nak biarkan burung ni keluar dari sangkar, contoh macam sekarang kan, kalau boleh kawasan tu biarlah dalam keadaan yang selamat. Jadi kalau kita biarkan dia terlepas, tapi ada kipas siling yang terpasang dekat atas, kan itu dikira agak bahaya bagi burung ni bila dia terbang,
terlanggar kipas yang tengah berpusing. Jadi itu semestinya boleh mendatangkan kecederaan kepada burung tu sendirilah, dan kita pun boleh menangis lah kalau dah sampai masanya kan, akibat tragedi kipas. Dan mengeluarkan ringneck dari sangkar ni boleh dikira sebagai satu exercise bagi dia lah. Kita pun masa PKP duduk dalam rumah boleh mati akal juga, tak tahu nak buat apa kan. Sama juga dengan burung ni, duduk sangkar lama-lama dia pun boring. Jadi kita bagi dia exercise, kita bagi dia main dekat luar. Dia nak berjalan ke, dia nak memanjat ke, kita bagi je dia main. Kalau kita ada alat permainan untuk burung, lagi bagus. Kita boleh bagi untuk dia main-mainan yang kita dah sediakan untuk dia. Dan macam yang dah dikatakan tadi, burung ni dia ada paruh yang sangat kuat. Sekali dia menggigit, boleh menangis dibuatnya. Jadi mainan yang kita nak sediakan tu, maksudnya mainan yang dia boleh guna untuk kunyah-kunyah lah. Dan bila dia kunyah tu, mainan tu tak terus rosak lah. Dia mainan tu boleh bertahan untuk beberapa lama apabila dikunyah. Contohnya macam kayu-kayu dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, Indian ringneck yang jantan, dia di bahagian leher dia ada lingkaran warna hitam, dan betina tak ada lingkaran warna hitam tu. Jadi macam kita nampak ni, dia tak ada lingkaran warna hitam. Jadi kita boleh assume, jadi kita boleh agak mungkin hak ni jantina dia betina, sebab dia tak ada lingkaran yang warna hitam tu pada leher dia. Okey, jangka hayat burung ni berapa lama? Okey, jadi burung ni dia boleh hidup di antara 25 hingga 30 tahun. Lama tu. Kau kahwin, ada anak, ada cucu pun, entah-entah burung ni masih lagi hidup dengan kau. Okey, pro dan kontra membela Indian ringneck. Okey, yang bagusnya, burung ni merupakan haiwan yang sosial dan senang berkawan. Dia juga bijak dan boleh bercakap dalam lebih kurang 200 perkataan. Tapi yang kontranya, dia boleh jadi sangat bising, betul. Burung parrot, mana-mana burung parrot pun bunyi suara dia memang agak kuat dan membingitkan telinga. Jadi bila kita tinggal di kawasan perumahan, kawasan apartmen ke, jadi mungkin tak berapa nak sesuai lah, dan boleh mengganggu jiran-jiran sebab suara dia tu memang agak bising. Okay, so itu saja video saya berkenaan dengan Indian ringneck parrot. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.